Dahulu apabila bercerita mengenai Cameron Highlands, ramai akan mengakui ia sebuah destinasi percutian yang menarik kerana ia sejuk dan nyaman. Namun hakikat mengenai kawasan tanah tinggi itu sudah berubah. Cameron Highlands kini semakin dicabuli. Kawasan bukitnya ditarah dan digondol tanpa belas kasihan. Penerokaan tanah yang mempunyai kecerunan melebihi 25 darjah juga masih terus berlaku. Sampai bila kawasan ini menjadi mangsa kerakusan manusia kerana mahu mengejar pembangunan atau Cameron Highlands bakal ditimpa nasib lebih buruk kelak? Ikuti bahagian kedua mengenai masa depan Cameron Highlands bersama wartawan Hasrin Samsuri. Ditemui pada 1885 oleh seorang juru ukur British, William Cameron, pusat pelancongan tanah tinggi ini menawarkan pelbagai keistimewaan yang sukar ditemui di tempat lain. Dari segi saiz, daerah Cameron Highlands cuma mewakili 1.98% atau 71,218 hektar persegi daripada keseluruhan kawasan negeri Pahang. Pun begitu, fungsi daerah terbabit dari segi tarikan pelancong memang tidak dapat dipertikaikan. Begitu juga dari segi kawasan pertanian, Cameron Highlands cuma mewakili 0.6% daripada keseluruhan kawasan negeri Pahang, iaitu seluas 183,323 hektar persegi. Namun, sumbangan Cameron Highlands dari segi pengeluaran teh, sayur-sayuran dan buah-buahan sukar ditandingi daerah lain. Apapun, pembangunan sektor pertanian dan penempatan yang semakin rancak telah mengubah lanskap kawasan tanah tinggi ini. Profesor Madya Dr. Syahari Ibrahim dari Fakulti Pengajian Alam Sekitar di Universiti Putra Malaysia berkata hal itu tidak boleh dibiar berterusan. Sebaliknya, kata beliau, pengurusan dan pembukaan tanah di kawasan bukit perlu dirancang dengan betul. Dia ada banyak peraturan bylaws berkenaan dengan kawasan tadahan, kawasan sungai, certain distance daripada sungai tak boleh di-develop and so on kan. Jadi perkara tu saya rasa setengahnya tak diikut. Selama 20 lebih dalam 36 jam continuous rain. Dan kita boleh nampak memang dekat tepi-tepi jalan tu memang tanah runtuh sepanjang tepi jalan. Badan JKR terpaksa bersihkan benda tu. Apa namanya ni? Sebab jalan kita, kebanyakan jalan kita bukan dipotong secara landai, kebanyakan tegak. Dr. Syahari berkata bentuk permukaan tanah di kawasan bukit di Cameron Highlands terdiri daripada beberapa bentuk batuan dan galian. Terdapat sesetengah kawasan yang berisiko tinggi untuk dibangunkan. Malah ada di antaranya hanya bertahan tidak sampai 7 tahun sebelum berlaku tanah runtuh. Dr. Syahrin berkata pembangunan perlu mengambil kira keadaan hutan serta bukit bukau sebagai kawasan tadahan hujan yang penting. Dia punya jalan tu kebanyakan yang dekat tepi jalan dekat 60 ke 70 darjah dia punya ni kan. Jadi maknanya okey, memang steep dia punya cerun dia, dan kalau kawasan itu terdiri daripada metasedimen memang mudah sangat untuk runtuh. Pihaknya pernah menjalankan kajian penilaian kesan persekitaran atau EIA di Tasik Ringlet selepas tasik itu mulai cetek pada 2003. Berikutan itu, kerja mendalamkan tasik dilakukan. Namun insiden banjir kilat dan tanah runtuh masih kerap berlaku sehingga mencetuskan kebimbangan
bukan sahaja kepada penduduk di situ tetapi juga kepada mereka yang ingin berkunjung ke situ. Penduduk tempatan merayu agar Cameron Highlands diberi peluang untuk bernafas dan terus menghembuskan udara dingin. Semua pihak perlu menjadi mata dan telinga jika ada berlakunya penerokaan tanah berleluasa di Cameron Highlands. Kita tidak boleh mengharapkan pihak berkuasa sahaja. Sesungguhnya, Cameron Highlands menyimpan banyak keindahan flora dan fauna yang tidak ada di tempat lain. Justru, hentikan penyiksaan terhadap Cameron Highlands dengan pembangunan yang tidak mengambil kira ekosistem. Kita harus belajar daripada apa yang berlaku di Eropah. Penduduk di sana hanya sedar apabila kerosakan sudah berlaku dan semuanya sudah musnah. Jangan biarkan nasi menjadi bubur. Jangan biarkan satu hari nanti generasi akan datang kempunan merasai dinginnya Cameron Highlands dan kabusnya.